Yo guys, and welcome to my video. Hari ni aku akan buat vlog untuk the whole day pakai Google Pixel 7 Pro. Sebab dah tahu, dah nampak dah semua orang dah share dah gambar yang dia orang baru je beli Google Pixel 7 Pro. And so far aku tak nampak lagi orang beli yang non-pro version. So far yang ni je yang paling banyak yang aku nampak. Benda yang aku nak buat dekat sini adalah testing je and tengok macam mana dia boleh tahan tak the whole day untuk dia punya battery life 5000 mAh tu. Aku dah guna telefon ni dalam pukul 10.30 pagi tadi, dah habis cas sampai 100%. Lepas tu cabut je telefon ni daripada charger, aku straight akan guna install semua apps aku, contohnya macam social media, aku punya accessories. Contohnya macam jam yang ada dekat tangan aku ni, Samsung Galaxy Watch 4 akan connectkan dengan aku punya Google Pixel 7 Pro. So far telefon ni dengan Android 13 dengan PCUI yang latest diorang ni adalah sangat-sangat lancar. Dan korang kena tweak sikit dengan dia punya setting sebab by default telefon ni dia tak run 2K display. So korang perlu upkan daripada 1080p kepada almost 2K punya resolution. Aku tak faham kenapa, tapi maybe Google dia nak buatkan battery life tu lagi tahan lama. Now kita pergi dekat dia punya Google Tensor. That is Google Tensor G2, a second version of Google punya processor ataupun Google punya silicon. So dekat sini dia pakai 12GB RAM dengan core yang agak sama dengan sebelum ni, tapi core yang telah berubah yang paling latest lah kali kan. Dan yang lagi power efficient daripada sebelum ni, yang mana ramai orang komplain. And kita nampak benda tu Google dah quite improve a bit. Benda ni akan buatkan Google user suka sangat-sangat, especially bila buat decision yang mana boleh menambah baik Google Pixel yang paling latest. So aku dah install CSR Racing. Macam biasa, aku punya favourite car punya games buat drag race tu kan. Lepas aku buat drifting tu tak install dalam ni sebab not quite enough time. And then kita pergi install juga dia punya PUBG Mobile, nak tengok sama ada dia boleh support sampai 90fps ataupun tak. So far tak. And benda yang aku suka juga dekat sini adalah Google actually letak a few things yang sama macam sebuah PS5 ataupun Xbox punya style of gaming punya feature. Contohnya macam trophy tu kan, kau tahu benda tu kan. So dia akan motivate orang untuk teruskan main game. Sama juga dekat sini. Okay, Google try buat macam tu dekat Pixel UI sebab korang boleh nampak korang punya achievement. Tapi apa yang berita baik juga dekat sini, dia dah sertakan FPS counter, boleh on dan boleh guna. So ni adalah berita baik untuk orang yang memang selalu tengok FPS counter tu bila tengah main game kan contohnya. Persoalannya ada isu ke dekat sini sebab Google bukanlah sebuah telefon untuk gaming kan, tapi for the sake of the video aku try juga main game dalam 1.5 jam untuk PUBG Mobile dan juga CSR Racing tu. Aku boleh kata tak ada masalah sebab dia adalah sebuah telefon yang no issue kalau nak main game. But kalau kau ada isu panas contohnya, mungkin kau punya bilik tu tak ada air circulation yang bagus, tapi surprisingly is aku main dekat office tak pasang aircon. So aku expect dia akan overheat, tapi sebenarnya tak. And it's really impressive untuk main game PUBG Mobile tanpa rasa panas. Kalau tak, korang akan rasa haba dekat sekeliling telefon ni sebab all this aluminium punya metal kan. Lepas habis cari dia punya bug, operating system dia macam mana, dia punya features, and aku perform game juga dekat sini. Dia punya battery life adalah 72% sekarang pada pukul 2.30 petang. So dekat sini boleh kata it's not bad untuk sebuah telefon yang ada 5000 mAh. Sekarang kita akan test dia punya kamera pula. Alright, let's go. Sekarang kita ada dekat kawasan yang baru je. Yep, that is Bamboo punya tempat. Sebab aku tak ingat nama tempat ni, but hari ni kita nak test kamera sensor yang ada dalam Google Pixel 7 Pro. Dekat sini kita ada 50MP dan juga ada punya telefoto sampai 48MP. Dan kita akan try dengan tangkap gambar kereta ni. Aku nampak kereta ni macam lawa je kan. First test kita akan tengok macam mana dia punya hasil gambar guna Pixel 7 Pro. Lepas tu kita akan pergi dekat feature lain dia pula. Okay? Alright, aku dah tangkap gambar kereta ni yang mana aku guna kamera semua daripada ultra wide sampailah kepada dia punya zoom. So dekat sini dia boleh sampai 5 kali zoom. Untuk dia punya ultra wide tu aku boleh dapat detail yang cukup-cukup bagus dekat sini. So tak ada macam lackluster sangat, tak ada nampak pixelated, tak ada nampak artificial. Tu yang penting sebenarnya untuk ultra wide. Untuk distortion tu benda tu adalah normal. Kemudian pergi dekat dia punya 50 megapixel pula dekat sini.
boleh kata aku dapat shot yang aku nak, and disebabkan sekarang ni adalah a bit gloomy, so dia tak adalah nampak macam terang sangat. Overall dia punya HDR tu works really fine je, and aku suka lah dengan dia punya details. And 50 megapixel tu korang tak boleh on secara default, korang kena pakai yang dia punya pixel binning je dekat sini, yang mana memang untuk buatkan gambar tu lagi sharp. Tapi tak boleh nak tangkap RAW, which is 50 megapixel tu. Since kita sampai sini and tangkap gambar tadi, bateri aku dah sampai 46% pada pukul 4.56. Basically pukul 5. Daripada pukul 2 tadi dalam like 69% kan. Kali ni kita dah sampai 46%. Bagi aku it's still good sebab dia still on par dengan 50%. Sebab pukul 5 ni dah nak sampai malam dah. Aku boleh perasan lah yang kali ni Google dah improve dia punya battery life. Sebab aku dah pakai selular dekat sini, download and upload. Sekarang aku akan upload video untuk Instastories dalam Pixel 7 Pro dengan iPhone 14 Pro. Okay? Yang mana satu korang suka? Bagi tahu aku. Ada yang tanya, Pixel 7 Pro ni best ke tangkap video Instastories? So dekat sini aku dah buat ujian untuk Pixel 7 Pro dan juga iPhone. Yang mana satu yang korang suka? Cuba tengok sendiri yang mana lagi detail, yang mana lagi terang, yang mana lagi colourful. Sama ada artificial ataupun pixelated sikit dekat Android ataupun iPhone lagi tajam. Macam mana? Mana satu yang korang suka? A ataupun B? A adalah Pixel, B adalah iPhone yang paling latest. So untuk Pixel 7 Pro ni untuk pandangan mata aku lah kan, since dia pakai Instagram punya app, bukan by camera app tau. So dekat sini aku kata iPhone is a bit better. Tapi tak semestinya Instastories tu adalah pengukur segala benda untuk decide sama ada nak beli telefon ataupun tak. Okay, next kita akan test untuk feature face humbler, yang mana dia akan detailkan guna AI untuk buatkan muka ni ataupun gambar tu lagi cantik untuk post kan. Alright, kita akan buka camera app. Lepas tu kita akan cuba goyangkan kamera ni kan, since kita nak buat face humbler. Kita tekan dan pusingkan. Dan ya, it's quite okay, aku tak menjadi ya. Sekarang kita buat macam ni. Tak menjadi lagi, kita akan try lagi. Sekali lagi. Ni dah, kepala aku dah sengit dah. Okey lah, macam ni lah. Aku rasa software Google ni memang terlalu perfect lah. Dia tahu apa yang aku nak cuba nak buat. So, dia dah tangkap gambar tu awal. Sekarang kita akan move on dekat feature lain pula. Okay? Okay, tadi kita dah buat video untuk cinematic video ada dalam Google Pixel 7 Pro dekat sini. Yang mana bagi aku, dia punya hasil tu tak berapa nak nice sangat. Sebab kau boleh nampak sendiri, halo effect antara subjek dan juga background agak ketara. And kalau aku bandingkan dengan iPhone juga dekat sini, dia macam jauh beza. Sebab iPhone macam tahu, dia tak nak nampak benda tu macam artificial sangat, nampak macam over process sangat. So dia buat benda tu sebagai macam blur sikit je. Dekat Google Pixel 7 Pro, dia lebih kepada nak tunjuk yang aku ada software tu. Dia macam mula-mula dulu lah masa dia perkenalkan untuk portrait mode kan. Semua benda nampak tak kena, semua benda nampak shallow punya effect tu ataupun halo effect tu akan buatkan gambar tu nampak a bit cheap. So sama juga apa yang Google Pixel 7 Pro punya cinematic video. Benda kekurangan juga dekat sini adalah dari segi dia punya software. So kalau dekat iPhone, dia boleh adjust dia punya aperture tu daripada rendah sampai paling tinggi. Dekat Google Pixel, korang actually tak boleh buat apa-apa. Basically dia dah memang baked in dekat Google punya ataupun Android punya software dekat sini. So it's not really good lah untuk telefon Google Pixel. iPhone still lagi better in terms of video recording untuk cinematic video. Tapi ada benda juga yang aku kena bagi tahu, yang cinematic video tu kamera depan Google Pixel tak ada. Hanya iPhone sahaja yang ada. Telefon Android lain ada juga, Google Pixel still tak ada. Untuk tahun ni juga Google Pixel 7 Pro dah start dapat sokongan untuk VoLTE. Untuk orang yang pakai Qualcomm Maxis Digi akan dapat enablekan dekat setting. Kalau korang tengok dekat sini, pergi dekat networks and then same, bawah ni akan tunjuk VoLTE, enablekan je. Dia akan enablekan by default tau, so korang tak perlu nak bimbang. And then pergi dekat call, korang akan nampak yang kita sekarang ni tengah buat panggilan dan juga LTE still ada. Untuk phone yang ataupun Google Pixel yang tak support LTE, benda ni akan tukar jadi kosong tau. So untuk mengesahkan benda ni actually berlaku, kita akan pergi dekat fast.com dan kau boleh nampak internet sekarang tengah berjalan dan juga call pun sedang berlaku. Alright, so tu adalah kelebihan bila pakai VoLTE. Dan antara kelebihan jugalah, since korang still new kan untuk Google Pixel,
dia actually dapat buatkan call quality tu lagi better instead of yang previously ataupun yang tak ada. Kita harap juga yang Google akan bawa juga call screening tu dalam Malaysia. So far kalau tak silap untuk automatic punya call service tu, untuk angkat and display semua option untuk bila call service center tu akan enablekan dekat Malaysia. Harap benda ni akan berlaku lah. Alright, sekarang kita pergi dekat tempat yang seterusnya. Okay, kali ni juga Google Pixel 7 Pro dah support Face Unlock untuk kita punya authentication lah kan. Tapi kali ni Google dia approach kata dia dah give up untuk dia punya sensor-sensor yang semua benda serabut tu yang kata lagi secure. Kali ni Google kata dia guna AI untuk determine sama ada muka tu betul ataupun tak bila nak buat unlocking. So kita ada feature tu. Untuk buat Face Unlock aku rasa benda tu macam okey je, tak ada masalah sangat pun. Kalau nak unlock, laju je. Cuma kalau macam low light sikit, dia akan a bit struggle sebab yelah kita rely on camera je kan. Dia tak macam apa flood illuminator and everything yang ada dekat iPhone ataupun yang ada dekat Google Pixel 4 XL yang aku ada sebelum ni. Yang mana benda tu akan bagi advantage kalau nak unlock time waktu tengah malam kan. So dekat sini dia juga tak support untuk payment, contohnya macam banking apps. So kalau korang nak unlock, nak tengok korang punya baki contohnya, dia tak boleh enablekan. Touch and Go ataupun app-app yang lain yang guna e-wallet basically tak boleh nak guna dia punya Face Unlock. So dia tak berapa nak secure sangatlah untuk dia punya Face Unlock kali ni ataupun Face ID. Update untuk bateri Google Pixel 7 Pro pukul 5.50 ni, bateri percentage dia adalah 27%. Basically untuk hari ni saja bateri dia tahan like 4 jam screen on time, tapi tu disebabkan kita macam like really hustle rakam video, main game and everything. Untuk 4 jam it's a bit heavy kan. Tapi aku dah pakai telefon ni semalam, which is untuk daily drive. Dia boleh tahan sampai 7 jam. It's quite impressive untuk daripada tahun lepas. Tahun lepas macam like sikit gila and tak rasa berbaloi pun untuk bateri 5000 mAh. So aku rasa tu je lah aku punya video pasal Google Pixel 7 Pro ni. Nantikan aku punya review untuk telefon ni sebab ada banyak benda yang aku suka and ada banyak benda lagi yang aku rasa Google terpaksa ataupun memang kena improve. Alright, macam biasa guys, if you like subscribe, so keep smiling and I'll see you guys on the next video. Bye!